أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وصفي من خلقه وحبيبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا افتح بيننا قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini sehingga ke saat ini Allah taala masih lagi memanjangkan usia kita, masih lagi diberi kesempatan peluang untuk beramal, untuk kita meneruskan lagi agenda-agenda ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kita mempersiapkan bekalan untuk bertemu ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah pada malam ini kita mentadabbur ataupun mendengar beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga bermanfaat sebagai bekalan dan persiapan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala lamma kana yawm Hunain asara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan fil qismah fa'ata al-Aqra' bin Habis mi'atan minal ibil وأعطى أيينة بن حصان مثل ذلك وأعطى ناسا من أشراف العرب وأكثرهم يومئذ في القسمة فقال رجل والله إن هذه القسمة ما عدل فيها وما أرد فيها وجه الله فقلت والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته فأخبرته بما قال فتغير وجهه حتى كان كالصرف ثم قال فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله ثم قال يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر فقلت لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا متفق عليه. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ibnu Mas'ud adalah Abdullah Ibnu Mas'ud, salah seorang daripada fuqaha us-sahabah yang alim, yang termasuk di dalam golongan Abadilah. Abadilah ni maksudnya jamak bagi Abdullah. Sebab pada zaman Nabi ada berapa orang nama Abdullah. Abdullah yang alim. Maksudnya Abdullah yang maknanya sewaktu kecil lagi telah faqih, telah alim, kerana mereka belajar secara langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Abdullah ibnu Umar, anak Sayyidina Umar, Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Abbas, anak kepada Al-Abbas, pak saudara Nabi, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibnu Zubair. Nah, dan yang kelima Abdullah ibnu Amr al-As, 5 orang. Nah, ini disebut sebagai golongan Abadilah, iaitu Abdullah yang alim. Dan Ibnu Mas'ud di antara fuqaha sahabah yang alim di dalam ilmu Al-Quran. Di dalam ilmu Al-Quran. Maknanya apa? Alimnya mereka ni sewaktu kecil lagi. Nah, sewaktu kecil mereka sudah belajar secara langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Itu berkenaan dengan Ibnu Mas'ud. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, ketika mana berlakunya peperangan Hunain. Peperangan Hunain adalah salah satu peperangan yang bersejarah yang berlaku di dalam Islam. Peperangan Hunain ini berlaku pada tahun yang ke-8 daripada hijrah, iaitu mana selepas mana peristiwa Fathul Mekah, selepas mana Islam berjaya menawan kota Mekah. Nah, kemudian berlakunya peperangan Hunain. Dan peperangan Hunain ini berlaku pada bulan Syawal. Pada bulan Syawal tahun yang ke-8 hijrah, selepas peristiwa Fathul Mekah. Dan kita tengok peperangan Hunain, kenapakah dinamakan Hunain? Hunain dinamakan Hunain kerana tempat Hunain ini adalah satu perlembahan, satu wadin. Wadin ini lembah lah, wadi. Yang mana terletak di antara Mekah dan juga Taif. Hunain terletak di Mekah dan Taif, Wara'ul Arafah. Yang mana terletak di belakang Arafah. Bagaimana Arafah ni tempat orang menunaikan haji tu, maka itu peperangan Hunain. Sebab itu dinamakan Hunain. Dan tuan-tuan, ketika mana peperangan Hunain, menyaksikan bahawa pada peringkat awal, ketika mana peringkat awal peperangan Hunain, menyaksikan bahawa tentera Islam mengalami serangan yang mengejut, menyebabkan ramai umat-umat Islam yang ramai di kalangan sahabat yang gugur syahid. Kerana apa? Kerana mereka diserang hendak melalui lembah-lembah yang dilalui tadi. Sebagaimana kita kata Hunain itu ada kawasan perlembahan yang mana di kiri dan kanannya kawasan berbukit, kawasan yang bergunung. Jadi tentera musuh orang kafir duduk di sebalik bukit-bukit dan gunung-gunung. Apabila tentera Islam lalu di perlembahan ini, maka dihujani dengan panah-panah, menyebabkan tentera Islam kucak-kacir. Tentera Islam kucak-kacir pada peringkat awal, menyebabkan ramai di antara sahabat yang mati syahid, yang gugur terkorban. Peperangan Hunain ini dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Apabila Allah Subhanahu wa taala ingin memberi pengajaran yang besar, memberi pengajaran yang besar, ketika mana ada di kalangan umat Islam yang berasa ujub, yang berasa kagum, berasa kagum dengan bilangan yang ramai. Kerana tuan-tuan, peperangan Hunain ini berlaku selepas peristiwa Fathul Mekah. Selepas peristiwa Fathul Mekah, menyaksikan orang ramai berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Sebagaimana disebut dalam surah An-Nasr, "Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Apabila datangnya pertolongan dan kemenangan, yakni kemenangan Fathul Mekah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nescaya kamu akan lihat orang ramai berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Jadi tuan-tuan, bila mana Islam menang, ramai orang masuk Islam. Ramai orang masuk Islam. Menyebabkan tuan-tuan, bila mana nak berlakunya peperangan Hunain, bila nak berlaku peperangan Hunain, ada cakap-cakap di kalangan orang Islam yang baru masuk Islam. Mereka kata, lepas ni kita tidak akan dikalahkan lagi, sebab bilangan tentera kita ramai. Dalam peperangan Hunain menyaksikan bilangan tentera Islam yang dapat dikumpul seramai 10,000 orang. 10,000 orang, maknanya ramai tuan-tuan. Mana bila ramai ni timbul cakap-cakap, dia kata, kalau 10,000 ni ramai, kita menang, tak ada masalah. Sedangkan dalam peperangan Badar, kita hanya bilangan 313, berhadapan dengan tentera musuh 1,000 orang. 3 kali ganda kita boleh menang. Itu pun dalam keadaan kita kelengkapan perang yang kurang. Tak ada kelengkapan perang, tak ada senjata. Senjata pun ada hanyalah pelepah-pelepah tamak. Kuda-kuda hanya ada seekor 2 saja. Unta-unta ada seekor 2 saja.
Tetapi Allah Ta'ala memberi kemenangan kepada tentera Islam di dalam peperangan Badar. Begitu juga dalam peperangan Uhud, menyaksikan tentera Islam mencapai kemenangan dengan bilangan yang lebih kecil daripada bilangan musuh. Apatah lagi dalam peperangan Hunain. Dalam peperangan Hunain, bila mana tentera lebih ramai, jadi ada di kalangan umat Islam yang mengatakan bahawa hari ini kita menang lah, sebab bilangan kita ramai. Hak ni dipanggil istilah ujub. Istilah ujub. Ujub ni apa tuan-tuan? Ajabah, ajib. Berasa ajaib. Berasa kagum terhadap diri sendiri. Ini ujub ni. Dan tuan-tuan, ujub adalah salah satu daripada penyakit-penyakit hati yang bahaya. Sebab itu tuan-tuan, kita kena belajar ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ni adalah salah satu daripada cabang ilmu fardu ain yang wajib kita belajar. Ilmu tasawuf adalah ilmu untuk membersihkan hati. Membersihkan hati daripada segala sifat-sifat mazmumah, serta segala perkara-perkara yang buruk, dan untuk menghiasi diri dengan peribadi dan akhlak yang baik. Itu dia ilmu tasawuf. Tapi tuan-tuan, tapi ilmu tasawuf ni nak belajar kena berguru. Kerana ramai orang nak belajar ilmu tasawuf ni, nak belajar terus kepada ilmu tasawuf hakikat. Sedangkan tuan-tuan, perjalanan sebelum nak sampai hakikat, kena dulu belajar ilmu tasawuf syariat. Lepas ilmu tasawuf syariat barulah dapat hakikat. Jangan lakoh lalu nak hakikat. Ni belajar ilmu tasawuf sebab nak jalan atas air, sebab nak boleh terbang. Nak suruh orang tikam tak lu, itu tak jadi. Belajar ilmu tasawuf mesti dengan syariat dulu. Masuk dengan syariat ni maksudnya belajar dulu apa dia sifat-sifat mahmudah, apa dia sifat-sifat mazmumah, apa dia penyakit-penyakit hati, apa dia amalan-amalan hati yang boleh merosakkan amal kita. Apakah dia maksiat batin, apakah dia amal batin. Itu kena belajar. Itu dia. Jadi tuan-tuan, ada di kalangan orang Islam ni dalam ketika mana nak menghadapi peperangan Hunain, ada di kalangan mereka berasa ujub, berasa kagum, berasa hebat dengan bilangan yang ramai, sehingga lupa akan hakikat yang memberi natijah, yang memberi kemenangan adalah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sebab kita. Sebab itu tuan-tuan, sama juga kita hari ini. Kita hari ini setiap sesuatu yang kita perolehi, sama ada nikmat ataupun sebaliknya, semua itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh macam hari ini tuan-tuan, alhamdulillah, hari ini kita boleh mari ke masjid, kita boleh mari solat berjemaah, kita boleh duduk di dalam majlis ilmu, di dalam kuliah. Sedangkan di luar sana ramai lagi orang yang tidak berkesempatan. Tapi tuan-tuan, hadirnya kita hari ini, kita boleh mari masjid, boleh duduk solat berjemaah, boleh duduk pula iktikaf, mendengar pengajian ilmu. Tuan-tuan, bukan sebab hebat kita. Semua itu adalah kerana pertolongan, rahmat daripada Allah Ta'ala lah boleh kita mari masjid ni. Sebab tu jangan kita kata, bila orang kata Allah bagus haji, mari masjid semua. Tak pernah tinggal semayang berjemaah. Tengok orang, jangan kata gitu. Jangan kata tengok orang gitu. Mana jangan. Katalah kalau orang puji itu bagusnya haji, mari jemaah semua ke masjid, kita pun kata alhamdulillah, semuanya daripada Allah belaka ni. Allah Ta'ala izin kita mari. Allah Ta'ala beri kekuatan kepada kita nak mari. Maka bolehlah kita mari. Bolehlah kita untuk melaksanakan ketaatan. Sebab itu tuan-tuan, kalau tuan-tuan perasan atau memahami erti falsafah azan, bila mana muazzin melaungkan azan, hayya 'alas salah, mari semayang, mari semayang, maka tuan-tuan, kita jawab apa tuan-tuan? Kita akan jawab la haula wala quwwata illa billah.
Kalau kita tengok dalam seruan azan, semua seruan azan, Nabi kata, iza sami'tumun nida'a fayaqulu mislama yaqulu muazzin. Apabila kamu dengar seruan orang azan, maka jawablah sama macam mana muazzin melakukan azan. Nah, bila muazzin melakukan azan, Allahu akbar, kita pun jawab Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, kita pun jawab asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita pun jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi tuan-tuan, bila siapa hayya 'alas salah, kita tak jawab hayya 'alas salah juga. Nampak tak? Kita akan jawab apa tuan-tuan? Kita akan jawab la haula wala quwwata illa billah. Nah, kita jawab apa? Tidak ada daya upaya aku, wahai Tuhan. Tak ada daya upaya aku, melainkan Engkau, ya Allah. Mana ya tuan-tuan, bila mana muazzin kata mari sembahyang, kita kata tak ada daya upaya aku, melainkan Allah. Mananya apa? Dengan pertolongan Allah Ta'ala, menyebabkan kita boleh mari masjid, boleh mari sembahyang berjemaah, boleh mari dengar kuliah, boleh mari ada kelapangan masa dan waktu untuk agama. Nah, ini berkat pertolongan Allah. Sebab itu tuan-tuan, bila mana kita dapat beramal suatu perkara, maka bila kita dapat sembahyang, alhamdulillah. Kita dapat baca Al-Quran, alhamdulillah. Sebab itu rahmat daripada Allah Ta'ala juga. Maka apa jua yang diperolehi, sama ada nikmat ataupun sebaliknya, kena sandarkan kepada Allah. Jangan sandarkan kepada diri kita. Diri kita ni hanya asbab je. Nah, jangan macam kita kata tadi, Allah boleh mari masjid. Tengok orang mana. Nampak? Mari sama masjid tengok orang mana. Jangan gitu. Nah, kita kata Allah Ta'ala izin, Allah Ta'ala beri kepada kita. Sama juga dengan sekilas nikmat-nikmat yang lain. Contohnya Allah Ta'ala kurniakan kepada kita anak-anak yang berjaya. Nah, kita ada anak 10 orang, semuanya berjaya belaka. Semuanya masuk universiti belaka. Nah, anak yang pertama jadi doktor, anak yang kedua jadi engineer, anak yang ketiga jadi cikgu, anak yang keempat jadi ustaz. Mana boleh kata jadi belaka, berjaya belaka. Nah, bila orang kata Allah bagusnya haji, anak jadi belaka, anak masuk universiti belaka. Nah, maka tuan-tuan, jangan kita jawab, tengok orang lah didik anak warna, disiplin. Bagaimana kita didik anak? Jangan gitu. Jawablah bahawa semua ni Allah Ta'ala beri, Allah Ta'ala izin. Nah, bukan sebab hebat didikan kita, bukan hebatnya kita jadi seorang mak ayah yang mendidik anak. Sebab Allah Ta'ala beri, Allah Ta'ala izin anak kita dijadi. Nah, maka syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Samalah juga di dalam peristiwa ini. Nah, bila mana mari ta'ajub, mari rasa ujub, kagum pada diri sendiri sehingga lupa hakikat kemenangan itu daripada Allah, bukan daripada kekuatan ini. Maka dalam peperangan Hunain ini, Allah Ta'ala nak beri pengajaran yang besar. Di awal permulaan peperangan Hunain, tentera Islam mengalami serangan hendak yang mendadak, sehingga tentera Islam kucak-kacir. Dan ada di kalangan tentera Islam yang baru masuk Islam tadi balik semula ke Madinah. Lari, maksudnya lari. Bila siapa ada di kalangan mereka yang pulang ke Madinah, maknanya lari daripada perang. Tuan-tuan, lari daripada perang adalah salah satu daripada dosa besar. Sebagaimana disebut oleh Nabi SAW, Ijtanibu sab'ati mawbiqat, jauhilah kamu daripada 7 perkara yang membinasakan, iaitu dosa besar. Yang di antaranya, salah satunya yatawalla yaumaz zihaf, iaitu lari daripada medan perang. Jadi ada di kalangan orang Islam ni, yang baru masuk Islam ni,
bila mana diserang hendak menyebabkan tentera Islam kocak-kacir, mereka lari balik ke Madinah. Bila balik ke Madinah, kaum-kaum ibu, kaum-kaum muslimat tengok, mana ni kamu balik, mana Rasulullah? Kamu balik tanpa balik bersama dengan Rasulullah. Menyebabkan kaum muslimat, kaum-kaum ibu mengambil batu, kemudian pekong, lotor balik. Apa benda ni? Kamu balik ke Madinah meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di medan perang. Nampak? Maksudnya hina lah orang yang lari daripada medan perang. Ketika mana pada peringkat awal dalam keadaan kocak-kacir, orang pun duduk tanya mana Muhammad. Sebab ramai dah di kalangan sahabat yang meninggal dunia. Ramai di kalangan sahabat yang telah mati syahid. Jadi orang tanya Muhammad hidup lagi. Sebab ada di kalangan khabar angin. Biasa tuan-tuan, di dalam peperangan ni dia ada banyak psikologi. Banyak main psiko, perang psiko. Jadi ada di kalangan orang kafir ni menyatakan bahawa Muhammad telah mati. Muhammad telah mati. Tujuan dia apa? Tujuan dia untuk melemahkan ataupun nak suruh down semangat orang Islam. Sebab tuan-tuan, kalau kita kata kalau ketua mati, lemah. Jadi orang kafir pun duduk main, Muhammad mati dah. Jadi pada masa tu orang tanya mana Muhammad. Dalam keadaan kocak-kacir macam tu tuan-tuan, ini disebut dalam hadis kita ni. Kemudian Nabi SAW pun bangkit. Pada masa tu Nabi SAW menaiki baral. Baral ni tuan-tuan satu binatang kacukang di antara kuda dengan keldai. Maksudnya apa? Baral ni dia kecil sikit daripada kuda, besar sikit daripada keldai. Ini binatang tunggangan Nabi SAW. Dan yang memegang tali bara Rasulullah SAW adalah Abu Sufyan. Yang mana yang baru masuk Islam ketika mana peristiwa Fathul Mekah. Dan Abu Sufyan lepas mana masuk Islam, Abu Sufyan menjadi orang yang paling rapat, paling hampir dengan Nabi, mempertahankan Nabi SAW. Dan dalam peperangan Hunain ini, Abu Sufyan pegang tali bara Rasulullah SAW. Dan disebut di dalam hadis betapa Abu Sufyan ni terpaksa pegang tali bara Rasulullah. Sebab apa? Sebab bara Rasulullah ni terlalu laju untuk pergi melawan musuh. Dan pada masa itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaungkan ataupun berkhutbah dalam bentuk syair. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ana ibnu Abdul Muttalib wa ana nabiyyun la kazib. Aku ni bila mana orang tanya mana Muhammad. Kemudian Nabi pun bangun. Nabi kata ana ibnu Abdul Muttalib wa ana nabiyyun la kazib. Aku ni anak cucu Abdul Muttalib dan aku bukanlah seorang nabi yang pendusta. Bila dengar gitu tuan-tuan, bila dengar suara bersemangat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tentera Islam pun kembali bersemangat, kembali mengaturkan tentera-tenteranya. Dan pada masa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Al-Abbas, pak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Al-Abbas, ta'ala, wahai Al-Abbas, mari sini. Mari sini. Kemudian Rasulullah kata, wahai Abbas, panggil Ashabus Samurah, ya ma'syarul ansar, ya ma'syarul muhajirin. Maksudnya apa? Rasulullah suruh Al-Abbas panggil. Sebab apa? Sebab Al-Abbas ni suara kuat. Nampak? Orang yang parlimen yang gagah, suara dia lantang. Kemudian Al-Abbas panggil, ya Ashabus Samurah, ya Ashabul Ansar, ya Ashabul Muhajirin. Mana panggil? Rasulullah panggil untuk apa tuan-tuan? Untuk memperkemaskan kembali
barisan ketenteraan tentera Islam. Nampak? Jadi panggil, bila panggil, sahabat semua mari berkumpul semua. Nah, berkumpul semua. Kemudian Rasulullah dengan bersemangatnya, Rasulullah mengambil pasir dengan mukjizat Nabi SAW dilemparkan ke atas tentera musuh, dan tentera musuh pun berlari, berlari bergelimpangan. Dan di akhir peperangan ini Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kemenangan kepada tentera Islam dalam peperangan Hunain. Maknanya dalam peperangan Hunain ini tentera Islam menanglah. Walaupun ada ramai di kalangan sahabat yang gugur mati syahid. Tuan-tuan, itu berkenaan, cerita sedikit berkenaan dengan peperangan Hunain. Cuma hadis yang kita bacakan pada malam ini menceritakan apa yang berlaku selepas daripada peperangan Hunain. Selepas daripada peperangan Hunain, asara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan fil qismah. Bila mana selesai peperangan Hunain, maka Rasulullah pun panggil semua nak bagi harta rampasan perang. Dan tuan-tuan, dalam peperangan Hunain ini, tentera Islam berjaya merampas harta rampasan perang yang begitu banyak. Yang mana sangat banyak. Dan tuan-tuan, kita kata apa dan macam mana perang ni boleh harta banyak? Ya. Orang zaman dulu tuan-tuan, kalau dia pergi perang, dia akan bawa semua harta dia. Bahkan bawa isteri bersama. Tujuan dia untuk apa tuan-tuan? Tujuan dia sebagai untuk buah semangat. Maknanya dia bawa harta dia ni buah depan. Maknanya apa? Maknanya dia akan perang bersungguh-sungguh, bermati-matian. Dia tahu dah kalau perang main celah-celuh je tuan-tuan, jawapannya habis. Harta dia akan dirampas dan isterinya akan menjadi tawanan. Sebab tu dia bawa harta. Tujuan dia nak jadi buah semangat. Okay. Dan dalam peperangan Hunain ini menyaksikan bahawa Islam mendapat harta rampasan yang begitu banyak. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutamakan ataupun melebihkan beberapa orang dalam membagi harta. Nampak? Jadi Rasulullah beri lebih kepada beberapa orang harta rampasan perang. Kalau ikut dalam syaratnya tuan-tuan, harta rampasan perang ni bagi sama adil lah. Kepada orang yang terlibat dengan terlibat dengan perang tadi. 1/5 untuk Allah Ta'ala dan Rasul, 4/5 bahagian adalah untuk tentera. Itu ghanimah. Adapun harta fai, di sana ada lagi harta fai. Harta fai ni maknanya menjadi pemilik kepada orang yang bunuh. Harta fai ni makna harta yang ada pada musuh. Contohnya kita bunuh seorang musuh tu, pada musuh tu ada harta. Ada jam, ada pistol, ada senapan, ada tali pinggang, apa lagi? Ada kasut bot. Hak dia, hak kita bunuh dia ni. Maka tuan-tuan kita boleh ambil. Dan menjadi hak dia. Hak dia yang dia berjaya bunuh. Adapun ghanimah ni keseluruhan. Bila keseluruhan harta dikumpul, tuan-tuan, harta ghanimah ni Allah Ta'ala rahmatnya, Allah Ta'ala halalkan kepada kita, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun pada umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harta ghanimah tak boleh makan. Tidak halal. Maknanya bila sudah perang, harta semua kena kupur belaka. Kena kupur setepak. Bila kupur dah setepak, kemudian akan datang api. Akan datang api yang mari sambung bakar habis gitu je. Ini syariat agama-agama yang terdahulu. Adapun agama kita, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam halal untuk mengambil harta ghanimah. Sebab itu tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat peruntukan yang besar daripada Allah. Mana Allah Ta'ala beri peruntukan kepada Nabi 1/5. Banyak tu tuan-tuan.
Nah, 1/5. Mana nak khabar apa? Mana nak khabar bahawa Nabi ni kaya tuan-tuan. Nabi ni kaya sebab ada peruntukan daripada Allah. Mana nak khabar Nabi bukan orang miskin. Nabi bukan orang yang tak berharta, apa-apa kedana, dak. Nabi adalah orang yang kaya. Tetapi tuan-tuan, Nabi memilih untuk hidup sederhana. Itu beza. Nah, Nabi kaya tapi pilih untuk hidup sederhana. Dalam keadaan Nabi boleh untuk hidup kaya. Dan ada sahabat yang mana kaya dan memang mengamalkan cara hidup orang kaya. Tak ada masalah. Dan mana kalau dia kaya, kalau dia betul-betul kaya dan hidup cara orang kaya, tak apa lah. Nah, tak ada masalah. Tapi hok jadi masalah, dok pun nak kaya mana? Tapi gaya dia macam orang kaya. Tuan-tuan pernah dengar pepatah Melayu kita kata, biar bergaya, biar papa asalkan bergaya. Tak betul tu. Kenapa? Biar papa asalkan bergaya. Apa benda ni? Tak betul. Itu satu peribahasa tidak betul. Nah, tuan, jangan gitu. Jangan kita sanggup nak bergaya. Siapa sanggup apa kedana hutang situ, hutang sini, hutang situ. Ini cara tidak betul. Tapi nak khabar sini tuan-tuan, Rasulullah memilih cara hidup sederhana walaupun Nabi kaya. Jadi tuan-tuan, bila mana boleh harta banyak ni, Nabi mengutamakan beberapa orang. Maksudnya apa? Nabi beri lebih. Di antaranya fa'ata al-Aqra' bin Habis mi'atan minal ibil. Di antaranya Rasulullah beri kepada Al-Aqra' bin Habis 100 ekor unta. Nampak? Al-Aqra' bin Habis ni siapa? Al-Aqra' bin Habis ni pemimpin Quraisy yang mana baru masuk Islam. Tak, kita kata baru je, tak dah setahun pun. Tak dah 2-3 tahun masuk Islam. Tiba-tiba Rasulullah beri 100 ekor unta. Tuan-tuan, 100 ekor unta sikit ke banyak? Kalau kita nak nilai hari ni, contohlah tuan-tuan, unta berapa riyal seekor? Kalau lah saya bubuh, saya tak tahu harga tepat, saya bubuh 20,000 seekor. 20,000. Sebab kalau lembu pun, lembu sado pun dekat 20,000 kok. Kita bubuh 20,000 seekor. Dan kalau 20,000 kali 100, berapa? 2 juta. Tuan-tuan, banyak. Banyak mana nak kabarkan pasal perang ni banyak. Jadi Rasulullah beri kepada Al-Aqra' bin Habis 100 ekor unta. Dan Rasulullah beri kepada Uyainah bin Hasan misla zalik. Macam tu juga, 100 ekor tu juga. Sedangkan Al-Aqra' bin Habis ni dan Uyainah bin Hasan ni baru je masuk Islam. Orang Mekah. Pemimpin Mekah. Yang mana dulu kuat lawan Islam. Tapi baru je masuk Islam 2-3 bulan, Rasulullah beri dah 100 ekor unta. Dan wa'atan nas min asyrafil Arab. Dan Rasulullah beri begitu juga kepada bangsawan-bangsawan Arab. Maknanya apa? Maknanya orang-orang yang kenamaan, orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy, yang ternama ni tuan-tuan, Rasulullah beri 100 ekor unta belaka setiap seorang. Maknanya banyak lah. Mana beribu ekor unta. Dan Nabi mengutamakan mereka pada hari itu. Nampak? Maknanya tuan-tuan baru masuk Islam boleh dah. Kalau kita kat hari ni baru menang, boleh projek lalu. Nampak? Gitu lah. Jadi bila gitu tuan-tuan, faqala rajulun, kemudian berkatalah seorang lelaki. Seorang lelaki, wallahi, demi Allah, inna hazi kismatun ma udila fiha wa ma urida fiha wajhullah. Jadi bila tengok Rasulullah bagi gini, orang ni boleh 100 ekor unta, orang ni boleh 100 ekor unta, seorang lelaki kata, ini pembahagian tak adil. Mana ni Rasulullah bagi tak adil ni. Dan ini bukan yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Nampak? Maksudnya apa? Maksudnya orang lelaki ni mempertikaikan keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata Nabi tak adil. Mana ni Nabi?
Nah, kita hok berjuang lama ni. Kita golongan Al-Ansar, golongan Ansar. Golongan Ansar ni tuan-tuan, golongan yang memberi pertolongan kepada golongan Muhajirin saat orang Muhajirin susah. Nah, saat orang Mekah berhijrah, orang Madinah lah yang beri pertolongan. Beri tempat tinggal, beri semua sehingga dipersaudarakan. Jadi golongan Ansar kata tak adil Rasulullah ni. Nampak? Bila sebut gitu tuan-tuan, fakultu, aku pun kata, iaitu Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud dengar kata ni. Ibnu Mas'ud kata, wallahi, demi Allah, la akhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, aku akan khabar pada Rasulullah. Nampak? Aku akan khabar yang mana mu kata Rasulullah ni tak adil. Bagi harta. Kemudian fa'ataitu, kemudian aku pun pergi berjumpa dengan Nabi, fa akhbartuhu, dan aku pun beritahu, aku khabar kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ni ada si fulan yang kata Rasulullah ni bagi harta tak adil. Nah, Rasulullah bagi kepada Uyainah 100 ekor, bagi kepada Al-Aqra' 100 ekor, sedangkan dia baru masuk Islam. Kami ni berjuang lama dah ni. Nampak gitulah maksudnya. Kemudian bila mana Ibnu Mas'ud khabar gitu, fataghayyara wajhu. Nah, saya berubah wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk berubah sini hatta kana kasarfi. Laksana berubah tadi tuan-tuan. Laksana macam barang berwarna merah. Maksudnya apa? Muka Nabi tokoi dia merah. Sebab kan kalau kita baca dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, wajah Rasulullah ni kan putih-putih kan. Putih kemerahan. Jadi tuan-tuan, bila merah tu, bila marah, nampak lalu berubah wajah. Menunjukkan apa? Rasulullah marah. Rasulullah marah dengan kata gitu. Dan kemudian Rasulullah kata, faman ya'dilu iza lam ya'dilillah wa rasuluh. Rasulullah kata, kalaulah Allah Ta'ala dan Rasulnya tidak adil, maka siapa lagi yang lebih adil? Nampak? Mana Rasulullah marah. Maknanya apa? Mempertikaikan keputusan Allah Ta'ala dan Rasul. Kemudian Nabi bersabda, yarhamullahu Musa. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah merahmati Nabi Musa AS, iaitu Nabi sebelum kamu, yang mana telah disakiti lebih banyak daripada ini. Tapi fasabara, mereka sabar. Nah, maknanya apa? Perjuangan nabi-nabi yang terdahulu, Nabi Musa lebih dahsyat. Nah, diseksa, diazab. Bahkan ada di kalangan nabi-nabi dan rasul-rasul yang dibunuh oleh kaum dia sendiri. Nabi Zakaria, Nabi Yahya dibunuh oleh kaum dia sendiri. Nah, apatah lagi dia seksa, tapi dia sabar. Nah, maknanya sabar. Kemudian bila Nabi khabar gitu, fakultu, aku pun kata, la jarama la arfa'u ilahi ba'da hadisan. Lepas ni aku tak berani dah nak tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tuan-tuan, sikit lagi. Kemudian selepas daripada itu, selepas Rasulullah dengar sosek-sosek, gosip-gosip ni, kemudian Rasulullah pun suruh golongan Ansar berhimpun. Sebagaimana kita sebut tadi, Hunain ni di kawasan perlembahan. Jadi Rasulullah panggil secara khusus golongan Ansar. Mari belaka kumpul di sebalik bukit. Mana golongan Ansar saja, golongan Muhajirin tak payah duduk belah sana, duduk belah ni. Kemudian bila mana Rasulullah panggil golongan Ansar, Rasulullah kata, ya ma'syaral Ansar, wahai golongan Ansar, aku telah mendengar di kalangan kamu yang menyatakan bahawa tidak berpuas hati dengan pembahagian harta rampasan perang tadi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sebut lagi. Rasulullah bersabda, wahai golongan Ansar, adakah kamu redha kalaulah golongan Muhajirin, orang Mekah tadi, dia balik ke Mekah, balik ke Mekah, balik bawa bersama dengan harta-harta rampasan perang. Maksudnya orang Mekah, bila dia balik semula ke Mekah,
maka bawa semua harta rampasan perang. Sedangkan kamu golongan Ansar, golongan Madinah, kamu akan balik bersama membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan kamu. Nah, pada masa itu sahabat menangis, terkhilaf. Kerana tuan-tuan, sahabat memikir bila peristiwa Fathul Mekah, bila mana Rasulullah berjaya menawang kota Mekah, para sahabat beranggapan lepas pada ni mesti Rasulullah akan balik duduk di Mekah semula. Sebab Mekah kan kampung asal Nabi. Nah, mesti Nabi akan duduk Mekah. Nabi akan tinggallah kita, Nabi duduk dah di Madinah. Nah, itu pandangan para sahabat. Jadi bila Rasulullah khabar gitu, wahai kaum Ansar, kamu redha tak kalau orang Mekah balik ke Mekah, balik bawa harta-harta pasal perang? Tapi kamu orang Madinah, kamu balik ke Madinah, kamu bawa balik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana tuan-tuan bila dengar gitu, tuan-tuan sahabat golongan Ansar tadi menangis sehingga disebut membasahi janggut-janggut janggut para sahabat. Mereka menangis kerana tersilap di dalam membuat penilaian. Kerana apa? Kerana melihat habuan dunia. Dan tuan-tuan golongan Ansar lepas pada tu menangis, minta maaf dengan Nabi, dan mereka redha bahawa mereka lebih redha untuk balik ke Madinah, bawa balik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama. Tak apalah. Nah, biarlah beri harta kepada orang Mekah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan beri harta rampasan perang yang banyak kepada orang Mekah. Dia tadi tuan-tuan, tujuan dia untuk apa? Tujuan dia untuk menarik menarik hati orang-orang yang baru masuk Islam, yang disebut sebagai muallafati qulubuhum. Sebab tu tuan-tuan, kita pun dalam asnah zakat ada asnah muallaf. Muallaf ni maksudnya apa? Muallafati qulubuhum, orang yang dijinakkan hati. Kadang-kadang tuan-tuan muallaf ni tak nanti dia baru masuk Islam baru boleh piti. Nah, walaupun kita kata ya ada zakat, kita zakat maidah, orang masuk Islam maidah akan bagi zakat kepada dia. Namun orang yang ada unsur-unsur berjinak dengan Islam pun kita boleh dah bagi zakat untuk tarik. Jadi sebab itu tuan-tuan, Rasulullah bagi harta rampasan yang lebih banyak kepada orang Mekah ni. Tujuan dia untuk menetapkan hati dia, melebarkan lagi dakwah. Dan orang Ansar balik bersamanya, pulang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana lagi kita nak? Kita nak duduk dengan harta ke nak duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagi orang yang benar imannya, sudah pastilah mereka ingin bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Rasulullah lah sumber syafaat, sumber pertolongan kita di hari akhirat, bukan harta. Nah, harta ni tuan-tuan boleh cari habis, boleh cari lagi. Tapi tuan-tuan, rahmat kasih sayang Allah, syafaat Nabi, inilah yang kita dambakan pada hari akhirat lagi. Tuan-tuan, di hari akhirat lagi, saat susah payah kita nak menghadapi suasana yang genting di mahsyar, suasana yang genting di titian sirat, kita nak minta tolong dengan siapa? Siapa yang boleh tolong kita, tuan-tuan? Kalau di atas dunia ni mungkin kita ada kawan-kawan, kita ada ahli keluarga, nah, ada kawan-kawan baik boleh tolong. Nah, tetapi tuan, ada di hari akhirat siapa boleh tolong kita? Ahli keluarga tak boleh tolong kita. Nah, baik setara mana pun kawan tak boleh tolong kita. Sebab di hari akhirat masing-masing bawa diri belaka. Yang dapat tolong kita adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebab tu tuan-tuan, lebih-lebih lagi kita hari Jumaat ini banyakkan berselawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi sebut orang yang paling banyak berselawat itulah orang yang paling hampir dengan aku di hari akhirat. Moga-moga kita mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat. Moga-moga bermanfaat pertemuan kita pada malam ini. Apa yang baik daripada Allah Taala, lemah kurang kelemahan daripada diri saya sendiri, dan saya beristighfar, maafkan taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada silap dan salah dalam penyampaian saya, terkasar bahasa, terlanjur bicara, terlebih masa, terima kasih atas perhatian. Aqulu ma sami'tu maqul qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum
Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma alif baina qulubina wa aslih zata bainina wa najjina min az-zulumati ila an-nur wa janil fahisha ma zahara minha wa ma batan. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum.